الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Sidang hadirin dikasihi sekalian, malam ni hari Jumaat dah, insya-Allah kita baca dulu berkenaan dengan adab-adab dia, ada sunnah baik sebelum, ketika dan juga selepas hujan. Lepas tu kalau dah, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita berkenaan dengan hukum mengambil anak pungut. Dan minggu lepas kita dah baca sikit mukadimah berkenaan dengan hukum mengambil anak pungut ni. Boleh buka muka surat 1 di Jumaat dah. Muka surat yang pertama, beberapa amalan ketika mana turunnya hujan. Bagaimanakah keadaan Nabi SAW ketika mana sebelum pada turunnya hujan, ataupun dalam erti kata ketika mana cuaca yang agak gelap, nak menunjukkan kepada kita bahawa tak lama ni nak hujan. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, seperti mana dalam ada adab yang lain, maknanya kita nak makan, dia ada adab dia. Kita nak masuk jambai, ada adab dia. Tebik rumah, masuk rumah, mari masjid dah. Duduk dalam masjid, tebik masjid, ada adab dia. Begitu juga dengan hujan ni, ada adab dia. Biasanya kalau kita buat satu-satu benda, bila mana kita tidak sertai dengan adab, maka tujuan yang kita nak buat tadi selesai lah. Namun di sana ada benda yang kita terlucuk, dia ada benda yang kita terlepas, ada benda yang kita tidak, yang sepatutnya kita akan dapat raih, tetapi sebaliknya yang berlaku, disebabkan kita tidak sertai perkara-perkara yang sepatutnya dengan adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Antara contohnya ada adab makan lah, mudah sikit tak? Dah, adab makan ialah bila mana kadang-kadang lapar dia, kadang-kadang tak lapar pun, main hujan ni on sokmo dah semata mamah nak PKP baru ni dah berapa bulan di rumah, 3 bulan duduk semata mamah, duduk semata bini masuk gata, duduk semata anak nombor 2 masuk gani, lepas tu anak nombor 3 nak terawak gata pula. Dia macam-macam. Hatta hari pertama, hari kedua, PKP saja baru ni, cemok mana makan kalau kira. Kalau bila terik akan naik. Dia duduk semata pasal nyeduk asap ke pada. Duduk pasal lapu dia lagi. Duduk main lemon kali sehari. Kek update status. Duduk buat roti canai. Jadi macam-macam lah. Jadi bila mana kita makan, kita ambil makanan tadi, bersetakat buat, nak makan buat. Tak ada kata dia nak baca bismillah apa semua, tak ada kata sudah makan baca alhamdulillah. Kadang-kadang nambah 3 kali dah tak ingat lagi bismillah. Dah usah kau baca kepada bismillah fi awwalihi wa akhiri, ataupun bismillah awwalahu wa akhirah. Usah kau tu bismillah mula-mula tak ingat dah. Geruk sudah makan, dia sedawa masuk jambai, duk main lagu tu. Jadi berbeza bila mana kita makan tadi,
Maknanya sebelum pada makan tu ada adab dia. Ada di antaranya basuh tangan, dia kemudian nak makan baca bismillah, dia kita makan makanan yang hampir dengan kita, dia kita makan dengan tangan kanan. Berbeza dengan kita makan puak. Sudah tegak basuh tangan, tengok cerita. Lain. Beza. Maknanya kalau hak setakat tadi boleh kenyang perut je lah. Tapi hak nombor dua ni, hak kita jaga adab-adab dia ni. Dia tak ingat baca bismillah mula-mula, kita baca tengah dia. Dia sudah makan, dia kita baca alhamdulillah. Lepas tu lagu telah dengan minum tangan kanan dan sebagainya. Jadi berbeza dengan hak mula-mula tadi. Yang mana yang kedua ni kenyang juga, cuma di sana adanya bahagia untuk kita ketika mana di esok hari berbanding dengan hak mula-mula. Belah tu jugalah kalau kita nak tidur ke, masuk jambai, kalau lagu tu juga. Kalau bos takat kita pergi katil tidur letak kepala kerong. Yalah esok boleh bangun kerja. Tapi kalau dia sebelum tidur tadi dia berzikir, dia baca doa dan sebagainya, esok boleh bangun kerja juga. Cuma beza dengan hak tadi, dia degi pula untuk dia di akhirat sikit lagi. Kerana doa tu sendiri menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Doa tu juga menunjukkan ianya termasuk daripada sunnah. Ini benda kita terucu. Jadi begitu jugalah dengan ketika mana kita ni sebelum daripada turunnya hujan, maka di sana ada beberapa adab yang perlu kita tahu untuk kita amal dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Berkebetulan pula kita sekarang ni berada di musim tengkujuh. Baik. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala mendung, tak kala cuaca mendung. Ketika cuaca mendung, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu khawatir. Maknanya Nabi begitu pusing. Sekiranya akan datang azab dan juga kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya start daripada langit gelap tadi, Nabi start pusing dah. Nabi start gelisah. Dah? Apa Nabi gelisah? Nabi gelisah sekiranya azab-azab yang Allah kenakan kepada umat-umat terdahulu mari mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka-mereka yang berada bersama dengan Nabi. Nabi khawatir, dan Nabi takut kalau azab tu mari dia menimpa Nabi dan juga mereka-mereka yang berada di kawasan-kawasan tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama'i aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuhu." Katanya Aisyah, Nabi SAW bila mana langit ni gelap, jadi Nabi SAW ni duduk sementara Nabi gialah ke depan, dia duduk sementara Nabi gialah belakang, kemudian Nabi tobik daripada rumah, kemudian Nabi masuk rumah. Nabi jadi gelisah dan Nabi jadi takut ketika mana langit ni start gelap. Fa idza amtaratis sama' surya'an, maka apabila turunnya hujan, maka barulah Nabi SAW ni berasa leneh, berasa tenang. Bila mana startnya turun hujan. Dia sememangnya kelakuan Nabi ni fa'arafatu Aisyah dzalik. Maknanya Aisyah radhiyallahu anha dia maklum dengan keadaan Nabi. Dalam masa yang sama pun Aisyah pernah tanya Nabi. Dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, dia golek orang ramanya bila mana nampak langit gelap, dia hujan nak turun. Jadi dia orang suka. Dia macam kita lah, nak kalau panas lama kak, dia hari ni nampak nak hujan, gelap gelemak, gelap guguk. Awal tikak tak apa lagi, tak ada berasa gerung apa pun. Dok, hujan nak turun ni suka. Tapi ya Rasulullah," Aisyah tanya, "kamu sebaliknya. Kamu nampak pusing dan gelisah ketika mana awal langit ni start gelap. Kenapa ya Rasulullah?" Baik, seperti mana yang dijawab oleh Nabi dalam hadis ni. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma adri la'allahu kama qala, falamma ra'awha 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha 'adhabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin." Baik, ayat dia panjang lagi sebenarnya dari semua. Kalau kita buka surah Ahqaf dah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur akha 'adin idh anzar qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhur wa qad khalatin nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaykum 'adzab yawmin adzim."
qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innamal ilmu 'inda Allah wa uballighukum ma ursiltu bih walakinni arakum qauman tajhalun. Kemudian barulah ayat ni. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Iaitu bermaksud, dan ingatlah peristiwa Nabi Hud dan saudara kepada kaum Ad, ketika mana ia memberi amaran kepada kaumnya yang tinggal di lembah Ahqaf. Sebahagian sebut Ahqaf ni dia macam kawasan gunung yang ataupun dipanggil pasir, gunung ataupun bukit yang berpasir. Baik. Sebahagian sebut Ahqaf ni di Yaman. Sebahagian sebut Ahqaf ni adalah di Yaman. Iaitu di dengan Hadramaut tu jauh kat lagi perjalanan. Nak boleh sapa lah, nak boleh sapa sana. Baik. Kemudian ketika mana Nabi Hud AS ni memberi amaran dia kepada kaumnya iaitu Ad, yang mana mereka ni tinggal di Audiyatahum, dia tinggal di lembah-lembah, iaitu di Ahqaf. Sedang amarannya itu samalah seperti mana amaran-amaran yang telah diberikan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Maknanya memang Rasul-Rasul dulu pun memberi amaran dia kepada umat-umatnya, bila mana mereka tidak mahu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu untuk mentauhidkan Allah. Dia termasuk di antaranya Nabi sebelum dia, siapa dia? Di antara Nabi Nuh AS, di antara yang sebelum. Kerana penyembahan berhala itu berlaku di antaranya di zaman Nabi Nuh. Maknanya lepas pada zaman Nabi Nuh dan sebelum pada Nabi Hud ni berlakunya penyembahan berhala. Dia berlakunya penyembahan berhala. Kisah itulah kisah dalam surah Nuh tu dah. Kisah dalam surah Nuh. Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uqa wa Nasra, berkenaan dengan kisah 5 orang yang kita kata sini alim. Dia alim. Dalam masa yang sama Allah wafatkan mereka dalam tempoh yang tidak jarak lama. Jadi mereka start daripada, maknanya orang mula-mula ni, generasi yang pertama ni mereka memang mengaji kan. Dia ikut apa yang kita kata sini yang diberitahu kepada mereka. Namun bila lama kelamaan setelah daripada itu, maka timbullah dalam diri mereka ni bisikan-bisikan syaitan di antaranya supaya apa dia ahli Jumaah? Mula tak wali kita ni lama dah tak ada. Maknanya kalau kita tak lukis, tak berapa gak, cucu cicit kita tak kenal lagu mana tu dia. Kita buat gambar dulu. Pas gambar tak lama mana sangat. Akhir sekali buat patung. Pakai bisikan-bisikan syaitan sehingga menyebabkan mereka ni guna akal mereka dalam untuk perkara-perkara tadi, mereka memandangnya kebaikan sehingga buat patung. Bila buat patung ni lah, mula tu wali kita ni lah sekian. Tak lama lepas tu berajak apa semua, akhir sekali sembah. Pengakhiran dah sembah sebelum daripada umat tadi dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maknanya sememangnya para rasul dan sebelum pada Nabi Hud sendiri pun sememangnya mereka mengajak manusia kepada untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Baik. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan pada setiap umat ni seorang rasul. An i'budullah, agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, wajtanibut taghut, dan jauhkan diri daripada perkara-perkara taghut, di antara yang paling dahsyat iaitu al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana penyekutuan terhadap Allah, inna syirka la zulmun azim. Penyekutuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atau syirik ni adalah kezaliman yang paling besar sekali. Kezaliman yang paling besar, sehingga dalam surah An-Nisa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dah nyatakan sesungguhnya dosa syirik ni, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa penyekutuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan selain daripada dosa tu maka Allah akan ampunkan. Baik. Jadi menunjukkan kepada kita, pertama sekali, memang syirik ni adalah akbaru kabair, adalah dosa yang paling besar, adalah dosa yang paling besar. Oleh kerana itulah dia datangnya Nabi Hud AS untuk mengingatkan kepada saudaranya, iaitu kaumnya, iaitu kaum Ad, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala.
supaya mereka menyembah Allah. Maknanya setelah daripada umat Nabi Nuh AS dibinasakan oleh Allah dan dengan banjir yang begitu besar, baik, mereka di antara, maknanya umat Nabi Hud ni adalah di antara juga yang terawal yang menyembah berhala ataupun dalam arti kata menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian iaitu dengan berkata, janganlah kamu menyembah dan melainkan Allah. Maknanya Nabi Hud beri peringatan dia kepada umat dia ni supaya hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain daripada Allah. Maka sesungguhnya katanya Nabi Hud, lepas pada dia ajak manusia ni sembah kepada Allah, jangan sembah selain daripada Allah, lalu disebut, dia kata, inni akhafu alaikum azab yaumin azim, dan sesungguhnya aku takut dia ke atas kamu semua ni akan ditimpakan oleh Allah, iaitu azab yang begitu dahsyat, azab yang begitu besar, yang mana huru-hara dia tu sehingga manusia ni tak ada nak mikir. Betul, tak ada nak mikir, sebab acur lebu. Dan umat Nabi Hud hancur seperti mana yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf. Kemudian lepas pada Nabi Hud dakwah mereka ni, dia jawab pokok ni jawab. Maknanya kaum Ad tadi jawab kepada Nabi Hud. Dia kata, qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Dia kata, adakah engkau mari semata-mata untuk supaya memesongkan kami daripada menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maknanya dia beranggap seolah-olah datangnya Nabi Hud ni membawa ajaran sesat, padahal dia tu sesat. Seolah-olah, sebab dia kata sini Nabi Hud mari ni seolah-olah nak memesongkan dia daripada Tuhan dia asal. Baik, Tuhan-Tuhan kami. Kemudian lalu dicabar. Lepas pada ditolak dakwah Nabi Hud AS, dicabar pula. Dia kata apa dia? Fatina bima ta'iduna. Dah tadi wahai Hud dah mengata dah, aku takut azab yang amat dahsyat, yang begitu, maknanya kalau Allah timpakan azab ke atas kamu sehingga huru-hara yang berlaku, kalau gitu awak mari. Fatina bima ta'iduna. Dia kata, maka bawalah azab seksa hak sebut tadi tu kepada kami, kalau ni betul mung ni orang-orang benar. Berkali tak ada nak mikir kalau mana mari azab tadi, matilah kau. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, katanya Hud AS, qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bi walakinni arakum qauman tajhalun. Lalu Nabi Hud berkata, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang kedatangan azab itu bukan kerjaan hamba. Bukan kerjaan Rasul ni, kerja Tuhan. Sebab tu nak ayat Nabi Hud pun tak tahu benda ni. Ramai sekarang ni mereka-mereka yang selalu faham dalam tajuk ni sehingga meletakkan dalam perkara-perkara kekuasaan Allah di tangan para Rasul. Ini di antara silap, di antara kesilapan yang berlaku. Begitu juga dalam masalah syafaat dan sebagainya. Syafaat daripada Nabi ni kita kena faham, bukanlah secara mutlak kuasa Nabi, tidak. Syafaat ni adalah dari keizinan Allah Subhanahu wa taala. Situ kena faham. Situ kita kena faham. Baik amalan-amalan yang dapat memberikan syafaat kepada manusia. Kepada ahli jemaah. Puasa, lagi Quran. Betul tak dapat beri syafaat? Betul. Kita dalam hadis Nabi sebut ke? Hadis yang berkait dengan Ramadan. Bagaimana Nabi SAW menyatakan dalam masalah ni, Nabi kata as-siyam wal Quran yashfa'ani. Nabi kata Quran, as-siyam wal Quran, puasa dan juga Quran, yashfa'an, kedua-dua ni akan memberi syafaat. Kemudian puasa ni akan minta kepada Allah. Akan minta kepada Allah. Dia kata, ya Rab, mana'tuhu ta'ama wa syahwat. Aku menghalangi hamba-Mu hak ni daripada makan minum dan juga melampiaskan syahwat. Aku menghalangi hamba-Mu, katanya puasa, dia minta kepada Allah. Dia mengadu kepada Allah. Jadi ya Rab, fasyafi'ni fi. Kurniakanlah syafaat kepada aku untuk aku berikan kepada hamba-Mu hak puasa tadi. Nampak ni jemaah? Bukan milik mutlak puasa dengan Quran itu sendiri, tidak. Tapi dengan kita kata sini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Quran apa sebut lagu tu juga. Quran minta kepada Allah.
Dia kata, ya Rab, mana'tuhun nauma bil laili. Quran kata, ya Rab, aku menghalangi hamba-Mu ini daripada tidur di malam hari. Dia bangun, dia baca Quran, dia beribadat, dia bangun sembahyang malam, dia baca Quran. Sehingga Quran itu minta kepada Allah, fasyafi'ni fi, untuk aku berikan syafaat kepada hamba-Mu ni. Fayusyafa'ani, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat kepada kedua-dua tadi, baik puasa dan juga Quran. Lalu puasa dengan Quran memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang berpuasa dan juga membaca Al-Quran. Jelas hari Jumaat. Baik. Bukan ni saja, nanti Allah cerita berkenaan dengan tajuk angin sekalipun. Angin hak mari itu adalah perintah Allah. Bukan mari sendiri, tidak. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian katanya Nabi Hud alaihissalam, dia kata sesungguhnya ilmu pengetahuan berkenaan dengan bila azab mari ni bukan kerja hamba, hak ni hanya di sisi Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Dan tugasku hanya untuk menyampaikan kepada kamu apa yang aku diutuskan untuk membawanya. Maknanya berapa hak aku diperintahkan untuk bawa, aku bawa tu je lah. Hak lebih pada tu aku tak bijak. Tak bijak. Ni para nabi. Dan ni para nabi, di antara apa yang perlu kita contohi. Maknanya tak lebih daripada apa yang diperintahkan waktu dibawa. Hak tak lebih pada tu dia tak ayat. Kalau tak tahu, wallahu a'lam. Baik. Kemudian hari Jumaat, dan tugasku hanya menyampaikan kepada kamu apa yang aku diutuskan untuk membawanya. Tetapi aku lihat kamu adalah satu kaum yang jahil. Dia walakinni arakum qauman tajhalun. Jahil kau dia jahil akan tugas para rasul. Seolah-olah pak mu ni tak erti, pak mu ni tak tahu gapo dia tugas para rasul ni. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Baik. Nabi baca dari hadis tadi. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim. Ada kata lebih lagi hari Jumaat. Kata lebih ada. Oh, jauh. Tak apa. Takut ada Jumaat ada luar. Kau muslimah boleh dah. Muslimah ada dah. Baik. Kemudian hak ni hak Nabi sebut dalam hadis tadi dah. Boleh tengok muka surat 1 atas. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Maka apabila mereka melihat azab itu sebagai awan yang menghala ke lembah-lembah mereka. Kalau ikut dia ni, sebelum pada mari azab ni, maknanya berlaku kemarau. Dia berlaku cuaca yang panas. Sehingga bila mana kaum Ad tadi, dia tengok langit ni gelap, dia kata, mereka berkata, inilah awan seolah-olah yang akan membawa hujan kepada kita. Sukalah. Ada macam kita lah. Lama kemarau agak, maknanya hujan mari agak, oh sukanya lah. Nikmat, berasa sejuk, booming gitulah. Dah. Cuma tak berdoa je. Cuma tak berdoa je. Baik. Kemudian mendengar kata-kata mereka itu, lalu Nabi Hud AS bantah kata-kata mereka. Baik. Katanya Nabi Hud, tidak dikata. Bal huwa masta'jaltum bih. Katanya Nabi Hud AS, bahkan itulah azab yang kamu minta untuk disegerakan kedatangannya. Ni hak mudah minta hari tu, ingat tak? Hak ni hak mudah minta hari tu. Sebab itu macam habar kan? Mu kata bawa. Baik, sekarang ni Allah Subhanahu wa taala bawa, iaitu berupa iaitu angin yang membawa azab sesa yang tidak terperi sakitnya. Tidak terperi sakitnya. Baik. Dahsyat di Jumaat dia, maknanya di dunia ni Allah Subhanahu wa taala azab umat-umat yang terdahulu. Dia Allah guna satu istilah yang seolah-olah kita ni kalau nampak benda ni kubur saja. Dah. Maknanya baik di alam kubur ataupun ketika mana di mahsyar kelak. Maknanya selepas daripada diperhitungkan amalan kita. Sedangkan mereka ni diazab oleh Allah, atau muka bumi lagi diazab. Atau muka bumi lagi mereka merasai kepedihan dan kedahsyatan azab yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin. Kemudian tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Maknanya bila mana angin mari, angin tak dimari,
Angin tu menghancurkan segala-gala dengan izin Tuhannya. Maknanya benda ni dengan izin Allah. Dia bi amri rabbiha, ataupun dengan perintah Tuhannya. Angin tadi, sehingga menyebabkan manusia yang terkena dengan angin tadi keseluruhan mereka hancur. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka jadilah mereka iaitu punah rana hancur lebur dan tidak ada yang kelihatan. Dahsyat tak dahsyat. Tak ninggal. Kalau Indonesia ni diterjemah maknanya jadi habuk. Orang terkena dengan angin tadi sehingga jadi habuk. Maknanya betul lah, dalam ayat yang sebelum ni Allah cerita dia azabun azim, azab yang begitu dahsyat, azab yang begitu pedih. Kerana bila mana angin tak dikena manusia, hancur, la yura illa masakinuhum, tak tinggal melainkan ada rumah mereka saja, tempat tinggal mereka saja. Siapa setara tu tak boleh nak baik. Maknanya azab yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada umat yang terdahulu. Sebenarnya kisah-kisah lagu ni Allah cerita dalam Quran supaya kita umat akhir zaman ni ambil iktibar lah daripada apa yang berlaku. Kalau kita kata mustahil azab tu nak mari, tak ingat boleh lepas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dah beri hak kena kepada kita minggu bulan lepas hari Jumaat, angin yang kuat sehingga terakak bumbung. Manusia tak acuh lagi tu, terakak bumbung baru. Hak tu bergelisah dah kita. Tengok pohonnya bagi dua tu, dok sekala dok gini bagi dua gini, harus sing tak kat nak. Hak ni lagu mana? Dahsyat azab dulu ni sehingga lebur, tidak meninggal melainkan rumah-rumah mereka saja. Kadzalika najzil mujrimin, kadzalika najzil qaumal mujrimin. Begitulah kami memberi balasan kepada kaum-kaum yang melakukan jenayah, ataupun kaum-kaum yang kita kata sini melakukan dosa, mengingkari dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan menyembah Allah. Baik, kita tengok apa yang disebut oleh Imam Bukhari, sebab hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini menunjukkan bahawa seharusnya seorang itu berasa takut. Jadi kalau kita tengok bila Aisyah kata awal ni start gelap, maknanya Nabi ni jadi gelisah gimari gelisah. Dan Nabi sebut, Nabi kata mungkin, Nabi kata pun Nabi sebut aku tak tahu, mungkin seakan-akan inilah angin yang mari berlaku kepada umat Nabi Hud alaihissalam. Maknanya kegelisahan Nabi, kerisauan Nabi tu memang sepatutnya, dan inilah yang sepatutnya kita pun berasa. Bila mana tengok langit gelap, tengok langit bergulung kerak di mana di Jumaat Tesco di Tesco dalam setahun berapa kali gelulung awal, tengok sepatutnya takut. Dia sepatutnya kena ada rasa gelisah. Kira-kiranya itu yang akan menimpa kita ataupun yang akan mencelakakan kita. Baik, walaupun kita kata doa hamba tak semaya apa semua, sekarang ni masalah bila Allah Subhanahu Wa Taala turun ke timpa ke satu musibah, Allah tidak kena kepada orang yang buat dosa saja, semua seperti mana yang telah berlaku tsunami dan sebagainya. Tsunami di Indonesia, di Aceh berapa ratus ribu kematian? 200 lebih. Bukan seorang kena, semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ini di antara peringatan daripada Allah. Jadi kita kata sini hari Jumaat, maka sepatutnya lah seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar ni, menunjukkan bila mana awal mari tak digak, maka perlu ada rasa takut dalam hati kita, dalam diri kita. Lebih-lebih lagi bila terkena balik akan azab yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada kaum Ad, dan sehingga mereka dan lembah-lembah mereka hancur. Baik, boleh tengok dalam Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua li Jumaat, mensyukuri nikmat turunnya hujan supaya kita mensyukuri nikmat turunnya hujan. Hujan ni adalah di antara kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rahmat Allah. Quran ni adalah merupakan kurnia daripada Allah dan juga rahmat daripada Allah, baik untuk kita manusia, baik untuk tumbuh-tumbuhan, baik untuk binatang, baik untuk bumi sekalipun, untuk bumi itu sendiri. Baik, seperti mana kalau kita tengok
Kalau kita tengok hari Jumaat boleh tengok muka surat ngelah. Tak ada nombor tu. Ayat Quran yang ke-4. Ayat Quran yang ke-4. Allah Subhanahu wa taala dia kata sini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya hak ni mukadimah ni. Cuma kalau baca mukadimah ni panjang lah, hak kita ni pun tak habis lagi. Merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kesendiriannya dalam menguasai dan mengatur alam semesta. Allah menurunkan hujan pada tanah yang tandus dan tidak tumbuh tanaman, sehingga pada tanah tersebut tumbuhlah tanaman yang indah untuk dipandang. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan yang demikian itu dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir." Dan di antara tanda-tandanya ialah bahawa engkau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, nescaya ia akan bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, maka pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mula Tok Guru ni Aziz ni bila dia tafsir, bila dia terjemah ahtazzat, dan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ahtazzat. Ahtazzat ni mula Tok Guru kata seolah-olah bumi ni gedi. Suka telajak bila mana diturunkan hujan. Begitu juga kita manusia. Kita manusia, pohon kayu dan menatai dan sebagainya. Kita kalau tak ada api tak apa, pergi di rumah. Kita tak ada air. Di Selangor dah ni. Sekala Kelantan. Dok, Selangor kena lah ni. Oh, dah mau kena. Lama mana? Semata ya. Gege. Air dah. Jangan kita memang air. Kita duk ujian beruk-beruk muka sungai banyak ni, tak berasa sangat benda ni. Kalau kita duk tanah harap, Allah ini nikmat besar. Nikmat besar. Tempat kita ni muka keliling sungai. Dekat sekali mana? Tali air depan tu. Mana? Tak nak ayat lah, walaupun mungkin lah itu kotor dan sebagainya. Tapi nak cerita nikmat lah sebenarnya. Yang kita tak sedar benda ni. Sehingga kadang-kadang nak boleh bersyukur benda tu, orang payah lah. Nak ada rasa syukur tak ada. Boleh minum air, boleh tengok air hujan turun, boleh buat berjira, boleh tak ada berasa. Guna gitu je lah berhari-hari. Sebab tu kalau kita klik semula tajuk tadi dia kata apa dia tadi? Mensyukuri nikmat turunnya hujan. Syukur kepada nikmat turunnya hujan. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matar qala, baca malam hari Jumaat, Allahumma sayyiban nafi'an. Baik. Nabi SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Pendek maknanya mudahlah doa kita nak ingat mudah kita nak ingat doa ni. Alhamdulillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Imam Ibn Battal rahimahullah mengatakan, hadis ini menganjurkan agar kita berdoa ketika mana hujan turun, agar kebaikan dan keberkatan semakin bertambah. Sebab ni kita minta bila Allah turun ke hujan tadi, kita minta kepada Allah supaya hujan ya Allah bermanfaat. Dan bermanfaat maknanya untuk kita, untuk semua manusia, dan untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, dan juga lebih-lebih lagi untuk bumi ni. Baik. Jadi dengan kita minta kepada Allah, dia berbeza maknanya orang turun dah hujan, tak ada apa beza berbanding dengan orang hak baca kita sebut tadi ke. Maknanya bila baca ditunjukkan kebergantungan dia tadi kepada Allah, mengharapkan daripada Allah. Di sebalik hujan yang Allah turun, di sana adanya kebaikan, manfaat dan untuk manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Maknanya pengharapan tadi. Satu. Yang kedua, bila mana doa ni diajar oleh Nabi, maka ianya sekaligus adalah sunnah. Dua boleh situ. Berbanding dengan hujan turun pas kala, kita pun tak kata gapo, ambil selimut tidur bismillah. Baik. Kemudian begitu pula semakin banyak manfaatnya. Syarah Bukhari dia oleh Ibn Battal. Baik, muka surat sebelah ni Jumaat, muka surat kedua. Rasa sebab tak ada fikman haji. Hak ni pun tak ada habis kedok ni. Kita cuba habis mana ni insya-Allah. Yang ketiga ni Jumaat, turunnya hujan adalah kesempatan yang terbaik untuk memanjatkan doa. Baik. Supaya sekala lah kita sering kali sebut kita manusia ni tak selesai daripada masalah. Setuju ni Jumaat? Kau ada kata ustaz, hamba tak ada masalah semua. Boleh sorry tak pada kalau ada? Tak ada masalah belaka. Segar, pitih ada. Tempat tinggal selesa dah.
Kenaikan ada. Gapo dia lagi? Anak ramai. Gapo dia lagi? Pitis tambung. Tak boleh makan udai. Apa? Gauk. Dia ada masalah lain. Tak? Mana? Allahu Akbar. Ada. Akan ada masalah. Lagu tu kehidupan manusia. Dah? Kalau duk main senang belaka, agak-agak kita boleh ingat Tuhan semua. Dah, ada masalah. Allah, terbiaklah. Ada. Dong tepuh. Allah. Nampak dah lah masalah. Mana? Contoh. Dah? Jadi kita kata sini hari Jumaat. Bila dalam kehidupan kita ni banyak masalah, dah? Baik di rumah, baik kita punya tempat duduk kita, dah rumah, dah. Masa-masa hujan ni apa ni pala rumah baca semua. Dah? Dah, rumah baca semua apa ni pala. Panggil tu kan tu tak jadi, panggil tu kan ni tak jadi, sudah. Orang agak-agak hari Jumaat. Ya bukan titik tak. Sebab buka baik titik. Bukan titik dah. Pala pahit terus. Dia punya bocor tu. Agak-agak gua orang menum sakit. Dah? Jiwa kacau. Dalam semaya apa terbawa masalah tadi. Jadi sebenarnya dalam kehidupan seharian kita ni, di sana adanya beberapa waktu yang mustajabud da'wat. Doa yang Allah terima. Dalam tempoh setahun, di antara hari yang terbesar di antaranya berdoa. Apa dia hari Jumaat? Yaum Arafah, di antara contoh. Dalam hari-hari kita lalui ni ada waktu dia. Cuma kita nak ambil tahu, dia tak ambil tahu. Setuju? Kalau kita ambil tahu, memang kita tahu. Kalau kita tak ambil tahu, memang kita tak tahu. Sebab kita buat tak erah. Supaya jumlah COVID lah ni lah. Berapa kes hari ni? Kalau kita jenis ambil berat, duk berusing sama, tahu nak hari. Kalau tak sih, memang tak tahu, tanya apa. Tak nak jawab, mereka tak bicara. Tak, cuma kes ada, kita beringat lah waktunya. Lagu tu. Jadi kalau kita tengok dalam hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sintani ma turaddani ad-du'a. Iaitu bermaksud Nabi kata dua doa yang tidak ditolak. Dua doa yang tidak ditolak. Pertama indan nida, ketika mana azan. Maknanya best ini ni nida ni dia maksud dia seruai lah, seruai. Dah. An-nida bis salah, maknanya seruai untuk mari semaya Jumaat. Baik. Di antara waktu beh dengan qamak ni memang Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah. Nabi kata tidak tertolak doa di antara beh dengan qamak. Ini di antara kesempatan yang terbaik lah untuk kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Dah ada masalah berapa dia sebut pada masa tu. Dia sebut pada masa tersebut. Apa-apa masalah kita sekalipun. Dah hak ni duk suruh orang berdoa, kita duk saya lah sedangkan masalah tu masalah kita. Padahal moh tu berdoa kita, pengharapan dia belah mana sangat, setara mana sangat berbandingkan kita ni. Tuai punya hajat tadi tu. Sebab tu kita sendirilah hak sepatutnya lebih lagi. Kita sendirilah hak sepatutnya lebih lagi. Hak ni duk suruh orang semaya hajat, kita duk tanam. Pak. Kita tuai hajat tu tak kena sakit. Dah, baik semaya sendiri. Dah, baik tuai buat sendiri, tak payah hajat orang, tak apa. Tak payah hajat orang, tak apa, tuai tu sendiri sebenarnya. Hak penting lagi. Baik. So, yang kedua katanya Nabi wa tahtal matar, iaitu ketika mana hujan turun. Orang yang berada di bawah hujan, maknanya hujan turun lah. Lama mana hujan tempat kita agak-agak. Kena tanya lama mana kita berdoa. Hujan dan nak hari, hak baru ni, hak mari kerek baru ni dak nak petang, tengah hari hujan. Hujan lama dah. Ya kita kecil lagi. Cuma kena tanya cuma mana kita berdoa. Masuk jambe belah tu juga. Dalam sehari berapa belah kali masuk jambe. Tanya cuma mana berdoa nak masuk nak tubik. Kita nampak kecil, tetapi kalau kita perhati semula nak masuk jambe, kita minta perlindungan daripada Allah, daripada syaitan. Baik syaitan jatuh, baik syaitan tina. Bila tubik jambe ni ghufran, nak kita minta ampunan daripada Allah pula. Beza dengan orang masuk tak ada berdoa, gerak tubik, tak ada baca berapa, tak ada. Setakat najis hak dalam perut dia mulai tadi tu besarlah hajat dia tu. Tapi dia untuk esok tu. Berbanding dengan orang beramal tadi nak masuk baik,
tubik daripada jambe baik, bila mana dia kebergantungnya itu tadi diminta kepada Allah, bila mana tubik jambe diminta keampunan daripada Allah, mungkin daripada situ Allah ampun ke dosa dia, Allah pelihara dia daripada gangguan-gangguan syaitan. Jadi kita kata sini maknanya perlu hak lepas dah tu biar Allah ustaz ambo bahasa rugi selama kening dia masuk jambe watak era beratu gani dan sebagainya, lek tahu dah doanya cuma tak amal juga. Dia gini, kalau kita duk cerita lagu tu dia mari frah, frah tapi tak buat juga, kita tak si lagu tu, kita nak tak apa tak usah frah, hak alah ke depan ni kita tala, hak alah ke depan ni tepek doa jambe, cuma jangan tepek dalam jambe lah tepek luar, doa masuk jambe baca deh, tu lagi tak apa dah, moga doa ingat belakang doa pendek supaya kita boleh pakai ingat. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Baihaqi, katanya Syekh Albani rahimahullah hadis ni adalah hadis hasan. Kemudian hari Jumaat ketika mana hujan lebat pula, kita hujan lebat ni nak guna doa tak ada lagi ke air kat paha dah ni, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Air kat paha dah ngagung. Oh mana? Lagu mana? Kita baca dah dulu hadis ni kalau hari Jumaat ingat. Kisah hadis daripada Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita tengok dalam kitab Umdatul Ahkam dah yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, dibawa hadis. Satu ketika kita cerita kesimpulan lah daripada hadis, sebab hadis Bukhari ni pendek, hadis panjang kita baca. Kesimpulan lah. Ketika mana Anas bin Malik dia duduk di masjid, Nabi tengah baca khutbah Jumaat, masuk seorang sahabat daripada satu pintu masjid. Kemudian sahabat tadi dia pergi dekat dengan Nabi, dia mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, lama dah kita kemarau, tanah-tanah bekah binatang, tanam-tanam rosok habis, mintalah kepada Allah hujan. Kemudian Nabi minta kepada Allah, Nabi kata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nabi minta supaya Allah turunkan hujan. Nabi duduk atas mimbar tadi, Nabi berhenti khutbah, Nabi doa. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lepas pada Nabi doa tu, Allah Subhanahu wa taala utuskan segerombol awal mari, awal stoko mari, sehingga bila mana sampai di tengah-tengah langit tadi, awal terpecah sehingga menutupi langit, sehingga hujan turun berok-berok. Kau ada orang Kuala Lumpur sini takut yang nanya gapo dia hujan berok-berok ni, tak berok biasa dengar mana berok-berok ni, tak aja dengar, maknanya hujan lebat, hujan betul-betul lebat. Siapa minggu depan hari Jumaat, katanya Anas bin Malik, ada sahabat masuk daripada pintu yang sama, cuma hamba tak ingat. Dia kata hak ni hari minggu lepas kau orang lain. Tengah Nabi khutbah tadi, dia kata, ya Rasulullah, lama kat lah dah hujan ni dok start banjir dah ni, tanah start seleh dah, pas menate-menate apa semua apa, hai kita kena alih tempat tinggi dah ni. Mintalah kepada Allah bila langit cerah. Nabi baca doa ni, kita baca mama di Jumaat, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akami wal jibali wal dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Baik, Nabi kata, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, maknanya di sekitar, wala alaina dia bukannya ke atas kami. Cuma hak ni kalau hujan beruk-beruk lama dah lah, siapa naik air beladong dah, bolehlah baca doa ni. Kalau kita tengok maknanya sekarang ni boleh menyebabkan banjir dan sebagainya, maka baca doa ni, maknanya ubah daripada Allah musaiban nafi'an tadi kepada doa ni. Baik, ya Allah turunkanlah hujan ke dataran yang tinggi, gunung gane, bukit-bukit, perut lembah dan juga tempat tumbuh pohon. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam erti kata maknanya Nabi minta supaya hujan ni diturunkan di tempat yang lebih memerlukan. Baik, Imam Ibn Qayyim mengatakan ketika mana hujan semakin lebat, maka para sahabat meminta pada Nabi SAW supaya berdoa agar cuaca kembali menjadi cerah. Akhirnya beliau membaca doa di atas, boleh tengok Zadul Ma'ad. Baik, sehingga kata Anas bin Malik, yang asalnya tengah hujan tadi, tiba-tiba lah awal pecah sehingga ada bahaya. Hebat, ada sahabat maknanya dapat tengok sendiri dengan mata mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, jadi di antara sunnahnya lah kalau kita tengok situasi dia semakin kita kata sini merisaukan, dia banjir dan sebagainya, lebih-lebih lagi tempat-tempat hok naik air semua ni, kampung kita di antara contohnya. Jadi maka sepatutnya lah kita baca doa ni. Baik,
Cuma doa ni panjang sikit, dia juga istilah dia tu agak jari sebut dah. Jari disebut. Tak apalah hikmah dia nya, doa ujian kita tadi pendek. Jadi balas balik dengan hak ni panjang sikit. Jadi aci jugalah kiranya. Maknanya tadi mudah hak ni panjang sikit. Mudah-mudahan kita boleh ngapa. Kemudian hari Jumaat berdoa setelah pada turunnya hujan. Lepas pada turun hujan ni berdoa. Hadis ni kisah dia daripada Khalid Al-Juhani. Satu ketika dia sembahyang dengan Nabi di Hudaibiyah. Dia sembahyang dengan Nabi di Hudaibiyah. Lepas sembahyang subuh tadi, jadi sahabat yang menceritakan hadis ni, dia kata di atas tanah ni maknanya terdapat kesaksian yang menunjukkan malah tak dihujan. Dia tanah Arab ni jaga hujan, dia hanya hujan nak masuk musim je lah. Musim sejuk nak masuk musim panas nak masuk musim sejuk. Dia hujan masa tu je. Dia hujan dia ni tak lama. Sebab tu kalau kita tengok di antara fakta madu Yaman ni adalah madu yang terbaik di antaranya disebabkan faktor hujan lah. Hujan yang jarang berlaku. Madu betul lah ni, bukan madu orang ni. Asal. Nama kan madu. Ustaz mana cerita bab madu ni. Madu hak orang buat minum tu. Madu tu terbaik di antara faktor dia ni sebab jarang hujan. Dia punya madu dia tu likat. Madu dia punya darjah mula tu, maknanya grade A tu mencecah RM1,000 sekilo. Dia beza lah. Kalau dengan grade A, tapi A dia ni dia ada grade dia pula. Hak tu orang jual dalam RM300 dah pak kita. RM300. Kalau hak tempat kita jual ni, hak RM300 ni, dia bukan jual grade sidin ni, dia jual grade sumo. Sumo ni grade nombor 2. Dia ada sidr, dia ada sumo. Hak orang tempat kita jual ni, hak sumo 300 lebih tu. Cuma pelajar-pelajar kita klik dia klik ada kira enggak, dijual dengan harga grade 1 juga, tapi bukan grade 1 dia tu bukan A lagi. Cuma dia ada beza lah. Kalau kita terah hak harga 100 Yaman tadi, dia manis, dia tu manis sikit. Kalau hak grade A, hak mahal tu, dia manis dia tu gaknya. Dia tak tajam. Dia punya kemanisan madu dia tadi. Itu beza. Hak tu beza. Hak tu hak mahal dia tu. Baik. Kemudian di Jumaat, jadi lepas pada semaya tadi, Nabi SAW menghadap kepada para sahabat. Memang golik dia lagu itulah Nabi semaya ni. Nabi paling pada sahabat dia, itu di antara sunnah kepada imam untuk berpaling kepada makmum. Cuma makmum tak perlu musing lah. Makmum tepat dia, ataupun kalau nak pindah duduk belakang pun tak ada masalah. Hak ni sunnah untuk imam, untuk menghadap ke arah makmum. Jadi Nabi sebut kepada sahabat, Nabi kata, atadruna madza qala rabbukum? Adakah kamu mengetahui apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maknanya hadis ni adalah hadis qudsi. Nabi kata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada pagi hari ini ada di antara hamba Allah yang beriman kepada Allah dan ada yang kufur kepada Allah. Bila? Pagi hari ni. Hari Nabi sebut itulah. Baik. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Katanya Nabi, Allah berfirman, sesiapa yang mengatakan, baca ramai-ramai di Jumaat, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Tu baca dia. Hari Jumaat boleh tanda situ. Itu doa dia. Namun ke hari Jumaat sudah hujan, jangan baca start awal sampai sub nyanyi. Doa dia situ. Start daripada mutirna sehingga warahmati. Tanda. Baik. Iaitu bermaksud, sesiapa yang mengatakan maknanya hujan yang turun ni adalah kerana kurnia dan juga rahmat daripada Allah, maka dialah yang beriman kepada Allah, dan mereka ini adalah yang kufur kepada bintang-bintang. Sedangkan orang yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, ni tak payah ngapalah. Sebab ini Nabi Allah berfirman, kalau ada orang kata maknanya hujan yang menimpa kita tadi disebabkan oleh bintang ni dan bintang ni, nya sebab ke bintang, maknanya hujan ni disebabkan bintang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dialah yang kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang tadi.
Sebab kita tak ada kuasa pada dalam masalah ni. Hujan adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Cuma hak ni sebab kita buat kertas dulu baru siap. Bukan buat kertas. Himpun doa ni dulu, hak ni mari ngelah dah baru telitah. Doa ketika mana angin ribut, angin derah. Ya. Doa ketika mana angin derah. Kita baca ramai-ramai di Jumaat. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini. Maknanya kebaikan di sebalik angin. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan ataupun kejelekan di sebalik angin tadi. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Boleh tengok dalam Sahih Ibnu Majah. Baik. Apa pun ahli Jumaat, apa yang perlu kita faham dalam masalah ni? Takut orang salah faham. Maknanya hamba baca doa ni ribut mari juga. Jangan ingat itu oli. Baik, ni kita nak faham gini ahli Jumaat. Kita tubik rumah, kita dah baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Perlu jerit tak ayat. Bukan belagak jerit tak ayat. Ya, baca doa tadi. Oh, suwe sungguh. Jerit tak ayat boleh. Sebab tak doa, bukan lagu tu. Ni kena faham dah. Bila dia turun tanah, maknanya kebergantungan hidup dia terserah pada Allah. Nampak? Dia serah pada Allah. Adapun musibah yang melanda itu adalah ketetapan daripada Allah. Kerana manusia ni telah pun dicatatkan mereka punya perjalanan hidup, musibah, berita gembira, berita musibah dan sebagainya, semua dah tertulis. Semua dah tertulis. Itu ujian untuk Allah berikan ganjaran kepada mereka-mereka sekiranya mereka bersabar di atas ujian tadi. Ada kena bayar lagu tu. Lagu tu juga angin. Lagu tu juga angin. Paling tidak, walaupun ribut temari, bumbu rumah cabut, motor dia naik, maknanya sini dia telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah serahkan kehidupan ini kepada Allah. Apa yang berlaku kepada Allah. Baik. Kemudian di Jumaat dari Ikrimah mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tak kala mendengar suara petir, maka beliau mengucapkan subhanalladzi sabbahat lah. Subhanalladzi sabbahat lah. Iaitu bermaksud maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya. Lalu beliau mengatakan sesungguhnya petir adalah malaikat yang membentak untuk mengatur hujan sebagaimana pengembala ternak membentak haiwannya. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nombor 722, dan Albani menyatakan hadis ini adalah hadis hasan. Yang kedua, apabila Abdullah bin Zubair mendengar petir, maka dia menghentikan pembicaraannya, kemudian mengucapkan, baca sama-sama, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatihi. Iaitu bermaksud maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya kerana rasa takut kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, siapa dia kata ni? Abdullah bin Zubair. Benda ini, hak ni tak payah kita bacalah. Ini setakat dia punya kenyataan. Inna hadza lawa'idun syadidun li ahli al-ardi. Inilah ancaman yang sangat keras untuk penduduk di suatu negeri. Maknanya zaman yang itu. Disebutkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis ni adalah hadis sahih. Hak belakang tu hanya mukaddimah lah, intro lah. Cuma kita tak baca sebab ni pun panjang dah. Jadi kita kata sini hari Jumaat, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak berkenaan dengan adab-adab dia ketika mana hujan tadi, baik sebelum ataupun ketika dan juga selepas. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat jadi panduan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi kuasa oleh Allah untuk kita sama-sama hafaz doa-doa ni untuk kita baca bila mana berlakunya hujan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengar ni dapat kita amal dan kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ali Jumaat tak ada boleh ambil ada lagi.